Sekarang daripada segi turnover salesnya, 30 syarikat ni ada lebih kurang dalam 900 juta turnover salesnya lah. Dan punya syarikat kaki tangan syarikat lebih 3,300 orang kesemua sekali. Yang kebanyakan majoritinya Bumiputera lah. Raju akan membuat satu assessment impact yang lebih besar. Syarikat-syarikat boleh menghantar permohonan terus kepada Teraju ataupun kepada SME Corp. Ini dua cara lah, sebab tiap-tiap syarikat yang akan dipilih masuk dalam program trust ni akan terpaksa melalui proses audit oleh SME Corp, di mana cuma syarikat-syarikat yang mempunyai dapat 3 bintang ke atas, 3 bintang, 4 bintang ataupun 5 bintang yang boleh dimasukkan ke dalam senarai pre-qualification dululah. Dan yang keduanya, kita terpaksa buat financial check dan audit check lah di belakang untuk memastikan syarikat-syarikat yang ada ni tak ada prestasi buruk berkenaan dengan dia punya rekod-rekod pinjaman, rekod-rekod loan yang lepas tu akan dibawa kepada selection committee, proses pemilihan yang juga diwakili oleh 3-4 perwakilan daripada NGO di dalam pemilihan itu sendiri. Kita dah umumkan 30 syarikat pada 26 bulan 11 suatu pelancaran hala tuju ekonomi Bumiputera yang dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dalam 30 tu tak ada lagi syarikat di Melaka, ya, daripada Melaka ni, sebab tu tapi saya tahu dalam pipeline kita dalam banyak syarikat-syarikat daripada Melaka, tapi cuba prosesnya kita akan cari lebih kurang 100 syarikat sebelum hujung tahun ni. Sekarang ni syarikat selection committee akan berjumpa lagi sekali pada 15 bulan ni, di mana kita akan umumkan 100 syarikat yang pertama yang akan dicari pada tahun ni. Ya, pada tahun depan kita akan cari lebih kurang 600 syarikat dan tahun kedepannya akan cari inilah. Sebanyak lagi peluang untuk kita masukkan dalam program-program trust yang ada. Selepas masuk program trust tu, apa peluang-peluang yang boleh diperoleh? Pertamanya, kita nak syarikat-syarikat trust ni boleh membawa projek-projek EPP. Itu yang pertama, ya. Di mana kita dalam EPP projek dalam transformasi negara ni, penyertaan Bumiputera adalah sangat kurang. Melalui pemilihan syarikat trust, kita harap syarikat trust ni dapat membuat inisiatif EPP sendiri, dan kita akan promosikan di dalam pelbagaian atau cara yang kita ada di peringkat nasional lah, di peringkat kerajaan di federal government. Yang kedua, kita tahu kerajaan nak lupuskan aset-aset di MKD dan juga di GLC, dan kita tak mahu juga syarikat-syarikat Bumiputera ni ketinggalan dalam menyertai pemilihan untuk membida aset-aset kerajaan ni. Itu pemilihan syarikat trust ni penting sebab kita mahu syarikat trust ni juga boleh menyertai dan mengambil alih syarikat-syarikat ni aset-aset daripada kerajaan ataupun GLC kemudiannya nanti. Dan ketiganya, kita setelah masuk di dalam program trust, kita telah buat penyelarasan dengan kesemua agensi-agensi di kerajaan, di mana syarikat-syarikat trust ni akan diberi priority dalam menerima bantuan-bantuan kerajaan daripada segi grant, daripada segi pinjaman dan sebagainya, untuk mempercepatkan pertumbuhan syarikat-syarikat ini. Dan yang lain-lain tu adalah kita ada lagi senarai seperti bantuan untuk kita mendapat talent sebenarnya,
untuk pemilihan-pemilihan syarikat-syarikat profesional yang boleh dianjurkan bersama dengan Talent Corp dan sebagainya. Raju akan membuat satu assessment impact yang lebih besar. Sejak kita lancarkan program TRUST ni daripada bulan Julai, 20 hari bulan Julai itu hari, nampak gayanya penyertaan telah bertambah tinggi. Pertamanya, SME Corp telah melaporkan bahawa proses ataupun syarikat-syarikat yang memohon untuk di audit untuk rating, skor ratingnya telah naik 4 kali ganda. Ya, sejak kita lancarkan. Ini maknanya ada satu kesedaran baru bagaimana syarikat-syarikat mahu syarikat mereka itu diaudit dan dirating, di mana segi pencapaian, segi pengurusan dan sebagainya. Ini satu fenomena baru yang kita harap syarikat-syarikat akan lebih memberi tumpuan kepada aspek-aspek pengurusan perniagaan, pengurusan keuangan, pengurusan secara marketing dan sebagainya. Ini adalah satu daripada 7 aspek yang SME Corp buat rating lah. Itu yang penting. Raju akan membuat satu assessment impact yang lebih besar. Saya pun dah minta juga dah sebaik Raju kalau boleh ada wakil lah kat Melaka, macam disadang oleh Tan Sri Razali. Kita dah ada majlis tindakan penyertaan putra dalam bidang ekonomi di Melaka dan disokong oleh bahagian PKS. Jadi kalau ada satu pegawai ataupun gunakan pegawai kita di Melaka pun tak apa, dia boleh mewakili teraju di sini. Jadi kalau kita nak komunikasi mudah. Nampak PM serius dalam membangunkan ekonomi Bumiputera dan ada mekanisme dan ada CEO yang rajin dan faham, sanggup mendengar masalah-masalah dan sanggup menyelesaikan masalah. Matlamat mesti terus berjaya. Raju akan membuat satu assessment impact yang lebih besar. Sebab itu kita program-program ni bukan saja kita nak deal dengan syarikat-syarikat yang maju, tapi kita juga bagi peluang kepada syarikat-syarikat kecil dan sederhana untuk interaksi dengan pihak-pihak kaitan seperti MITI, banks dan sebagainya untuk besarkan perniagaan. Dan memang kita, saya rasa kerajaan pun memang polisi kerajaan memang nak bantu peniaga kecil dan sederhana. Dan kelemahan dalam negara-negara yang belum membangun, kita kena akui sebab kekurangan peniaga-peniaga yang bersaiz sederhana dan juga SMI dan sebagainya untuk sebagai penjana kepada ekonomi negara. So ini kita kena akui. Sebab itu apa juga program yang kita buat, so kita tak boleh abaikan peniaga kecil dan sederhana. They are the one who can become bigger one time. Apa juga program yang kita buat, so this is yang kita akan bawa dengan pasti dan kita akan bantu mereka ni. So kita bantuan ni memanglah agak kalau nak bagi orang tu kaya, cepat kaya, kita bagi dia projek, tak semestinya dia boleh jadi maju dan bertahan, kan? Jadi salah satu caranya kita kena lihat dari segi awareness, semangat jati diri dan juga dari
peniaga yang betul-betul bertanggungjawab dan juga mempunyai pengetahuan. Sebab itu kalau tengok dalam program yang amat Perdana Menteri pun masa lancarkan di bawah transformasi ekonomi, dia telah memanggil banyak syarikat-syarikat untuk mewujudkan satu tabung dari segi latihan keusahawanan juga di bawah teraju ni. Dan pada hari tersebut pun dah sebanyak dekat 21 Ya. 21 institusi ataupun dan JLC, 20 juta. 158 juta. 158 juta yang tabung yang diwujudkan oleh syarikat-syarikat besar di Malaysia ni untuk tujuan dia latihan. Ini kan, niaga kena dilatih, mahir berniaga, latih diri, drive berniaga. Ini yang kita, dan part of this program teraju ni ialah latihan. Sekarang dah ada satu tabung, duit pun dah ada. Dan syarikat-syarikat besar perlu juga committed dari segi melahirkan banyak sub vendor dia, subcontractors dia daripada peniaga kecil dan dibawa hanjakan jadi sederhana dan besar. Ini kita dari segi NGO, so we participate. Sebab NGO ni banyak semua orang berniaga, jadi kita pun kena terlibat secara langsung melatih anak-anak syarikat kecil ni untuk besar. Teraju akan membuat satu assessment impact yang lebih besar.